Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pertemuan lepas, kita telah lihat langkah pembentukan Malaysia. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Anda boleh rujuk buku teks sejarah, muka surat 103 hingga 105. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng supaya tidak terlepas pertemuan terbaru. Baik, mari kita teruskan dengan topik Perjanjian Julai 1963 dan peristiwa pengisytiharan Malaysia. Perjanjian Julai 1963 yang turut dikenali sebagai Perjanjian Malaysia atau Malaysia Agreement MA63 ialah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura. Perjanjian ini ditandatangani pada 9 Julai 1963 di London. Kandungan perjanjian ini adalah seperti yang dikemukakan oleh JAK. Prinsip utama perjanjian ini adalah mengiktiraf hak yang sama kepada semua negeri dalam Malaysia. Antara intipati perjanjian Malaysia termasuklah: pertama, tarikh pembentukan Malaysia adalah pada 31 Ogos 1963. Kedua, Sarawak, Sabah dan Singapura akan menjadi ahli dalam Persekutuan Malaysia bersama-sama Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, Kerajaan British akan mengiktiraf kedaulatan Sarawak, Sabah dan Singapura dalam Malaysia. Keempat, memberikan kelebihan kepada Sarawak dan Sabah menubuhkan Kabinet Negeri. Kelima, memperuntukkan tempoh masa peralihan, contohnya dalam bidang pentadbiran awam serta pendidikan kepada Sarawak dan Sabah. Keenam, kerusi parlimen diberikan kepada Singapura sebanyak 15 kerusi, Sarawak 24 kerusi dan Sabah 16 kerusi. Dan yang ketujuh, penduduk Bumiputera di Sarawak dan Sabah mendapat pengiktirafan sama seperti orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan. Sabah bersetuju mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai balasan, dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris dalam tempoh 10 tahun selepas tahun 1963. Pada tahun 1970, Datuk Mustafa Datuk Harun menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan sebagaimana mengikut Dasar Pendidikan Kebangsaan. Pada tahun 1971, Dewan Undangan Sabah meluluskan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dalam urusan rasmi negeri Sabah. Mari kita lihat pula mengisi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Indonesia membuat bantahan rasmi pembentukan Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Oleh itu, UTAN, Setiausaha Agong PBB mengumumkan penubuhan jawatan kuasa iaitu United Malaysia Mission, UNMM, pada 12 Ogos 1963 untuk menilai dan membuat laporan. Lawrence Mitchell, Duta Amerika Syarikat di PBB, mengetuai rombongan melakukan tinjauan di Sarawak dan Sabah. Pembentukan Malaysia yang sepatutnya diisytiharkan pada 31 Ogos 1963 ditangguhkan kerana laporan Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu hanya dapat disiapkan pada 14 September 1963. Pada 14 September 1963, misi ini menerbitkan laporan penduduk Sarawak dan Sabah yang menerima pembentukan Malaysia. Maka terjadilah peristiwa pengisytiharan Malaysia. Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963. Istiadat pengisytiharan diadakan serentak di Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Di Sarawak, Datuk Abang Haji Openg Abang Sapioi mengangkat sumpah jawatan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Pengisytiharan Malaysia dibaca oleh H. Johari, iaitu Wakil Kerajaan Persekutuan di Kuching, Sarawak. Turut hadir ialah anggota Kabinet Negeri. Stephen Kalong Ningkan dilantik menjadi Ketua Menteri Sarawak pada 22 Julai 1963. Tarikh 22 Julai diisytiharkan sebagai Hari Sarawak dan Cuti Umum negeri ini. Manakala di Sabah pula, Datuk Mustafa Datuk Harun mengumumkan pengisytiharan Malaysia di Kota Kinabalu, Sabah serta menandatangani surat sumpah jawatan sebagai yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Tun Abdul Razak Husin mewakili Kerajaan Persekutuan. Nantikan pertemuan untuk topik terakhir dalam bab pembentukan Malaysia iaitu konfrontasi dan usaha menanganinya.
Jika anda buka video ini menggunakan Facebook atau YouTube, pada bahagian penerangan, terdapat pautan untuk playlist bagi semua perteminda pelbagai subjek dan juga terdapat penerangan bagaimana hendak install aplikasi perteminda dalam telefon anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Belajarlah dengan bijak menggunakan perteminda.